ASNB. Ya betul, kita ada persembahan daripada staff ASNB. Sebab diorang dah wangi saya dengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton segmen Sembang-Sembang SMB yang dibawakan secara live menerusi Facebook Sembang-Sembang SMB sempena berlangsungnya program Ramah Mesra SMB di Kuantan City Mall Pahang ini. Dan terima kasih kepada warga Kuantan dan kawasan sekitarnya yang telah datang menemui hashtag Team SMB sepanjang hari ini. Bagi yang belum datang tu, kami berharap singgahlah di booth kami kerana kami akan berada di sini sehingga jam 10 malam nanti. So cepat-cepatlah datang sini. Betul tak Mai? Betul, kita ada lagi sejam setengah saja lagi. So harap jangan lepaskan peluang untuk bersama tim ASNB sebelum kami pulang semula ke tempat-tempat kami di HQ. Ada yang balik Melaka. So cepat-cepat turun, kita ada sejam setengah lagi untuk bersama anda di sini. Okey baiklah. Dalam segmen Sembang-Sembang SMB kali ini, saya akan bersama Ketua Cawangan ASNB Kuantan, Encik Syukri Muhammad untuk membincangkan tajuk Kenali ASB, teman pelaburan sepanjang hayat. Yang mana kami akan berkongsikan apakah kelebihan melabur dalam ASB ni Mai. Ya, melabur dalam ASB ni memang ada banyak kelebihannya. Betul. Tetapi mungkin ramai yang masih belum tahu dan belum faham apa itu ASB. Apa itu kelebihan kita menyimpan dalam ASB dan apa kelebihan yang ada dan kemudahan yang diberikan kepada pelabur-pelabur amanah saham Nasional Berhad. Ya betul. Baiklah Mai, tanpa membuang masa lagi, kita bertanyakan soalan pertama untuk Cik Syukri kita. Okey baiklah Encik Syukri, antara produk unit amanah yang ditawarkan Amanah Saham Nasional Berhad, yang paling popular ialah Amanah Saham Bumi Putra ataupun betul. ASB, betul Kerana mempunyai pelabur lebih daripada 10 juta pelabur. Dan soalannya, agaknya apakah kelebihan ASB yang menyebabkan begitu ramai pelabur memilih untuk melabur dalam ASB ini? Boleh Encik Syukri terangkan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Amai dengan Riz. Okey, sebelum saya menjawab soalan Amai, izinkan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga Pahang, especially warga Kuantan yang begitu bagi sambutan yang sangat hebat. Betul, untuk betul kami daripada semalam sampai hari ini. Terima kasih banyak-banyak pada warga Pahang. Ingat, ASNB office kita dekat je dekat ni jalan Tun Ismail belakang Maidin. Okey, so kalau datang ASNB Kuantan boleh jumpa dengan saya. Okey. So saya jawab soalan Riz tadi. Okey, berkenaan apa kelebihan ASB. Okey, semua orang apabila cakap dengan ASB ni bagi saya dah buku ASB masa zaman saya sekolah lagi, sekolah rendah lagi. Sekolah rendah dah ada dah ASB? Betul. Because dia sangat special sebenarnya. Kalau orang tak ada ASB saya rasa, especially kalau orang Melayu ni rasa macam rugi sangat. Sebab kelebihan yang ada untuk ASB ni adalah
Yang pertama, dia berharga tetap. Maksudnya RM1 satu unit. Okey, so dia boleh dikeluarkan pada bila-bila masa sahaja. Okey, contohlah hari ini kita masuk duit RM RM10. Esok kita rasa ada kesutukan duit. Kita boleh keluarkan balik RM10 tersebut tanpa ada apa-apa charges. Okey, nak keluar ke, nak masuk duit ke. So sangat-sangat mudah dan sangat-sangat accessibility untuk ejen pun banyak. Okey, kita ada 2,000 ejen di seluruh Lebih 2,000, Malaysia. betul. Dan juga lebih kurang 30 branches ASNB di seluruh Malaysia. So sangat mudah nak akses. Kalau tak nak pergi dekat pejabat ASNB, sebelah ASNB Kuantan pun ada Maybank. So sangat mudah. So kelebihan ASNB ni adalah saya kata tadi, dia sangat-sangat when it come to Berisiko rendah lah. berisiko rendah, mempunyai pengagihan pendapatan yang sangat-sangat kompetitif. So inilah peluang kita untuk mengambil peluang untuk at least buka akaun ASB lah, RM10 sahaja. Okey. Tapi berdasarkan penjelasan Cik Syukri tu kan, ASB ni nampak sama je macam simpanan dalam akaun simpanan biasa. So apakah yang membezakan ASB ni, simpan di ASB dan simpan di akaun simpanan biasa? Ya. Okey, macam saya kata tadi Mai, ASB ni di berharga tetap. Okey, dia berisiko rendah. So ASB ni duit yang pelabur yang dilaburkan dalam ASB tu, kita akan laburkan di tempat-tempat yang strategik yang telah ditentukan oleh pengurus dana PNB. Kita boleh tengok 2 tahun 2020, 2021 dengan PKP lah, dengan COVID-19 lah, tutup sektor ni buka, sektor ni tutup, tapi ASNB melalui produknya ASB masih lagi bagi dividen yang sangat-sangat bagus, Sangat iaitu kompetitif 5%. lah. So maksudnya di sini kita masih lagi bagi dividen yang sangat bagus compare dengan kalau kita masuk dalam FD, fixed deposit dekat bank, kita boleh dapat berapa? 2.8, 3% dan sebagainya. So ASNB melalui produk amanah saham bumi bertuah adalah salah satu produk yang sangat-sangat bagus. Okey? Okey, baiklah. Cik Syuk, tadi Cik dah terangkan simpan dalam akaun ASB ada dividen dia. Kalau simpan dekat bank dia ada produk seperti fixed deposit, tapi dividen tu still lagi tak, orang kata ASB punya dividen tu sangat kompetitif, dan mungkin juga ada yang kita simpan dalam akaun simpanan biasa untuk keluar masuk mungkin tak ada dividen, betul? Okey, baiklah. Dan saya difahamkan yang bahawa ASB ni bukan saja menawarkan unit trust yang berharga tetap macam Syuk bagi tahu tadi, RM1 unit, dan dia juga ada harga mengikut pasaran yang berubah every day. Boleh tak Cik Syuk terangkan kepada semua pengunjung dan juga penonton-penonton yang sedang tengok live sekarang, apakah itu harga tetap, produk harga tetap, dan apakah itu harga produk berubah, dan antara kedua-duanya ni yang mana yang selamat? Right. Okey. Apa perbezaan antara harga tetap dan juga harga berubah? Betul. Okey. Harga tetap ni contoh ASB lah, senang. Okey, ASB senang sekali. Dia macam saya kata tadi lah, dia tiada berisiko rendah. Maksudnya RM1 kita RM1 seunit, kita masuk RM10 kita dapat balik RM10. Boleh dikeluarkan pada bila-bila masa sahaja. Okey. Compare dengan harga berubah. Okey, harga berubah dia based on nilai aset. Okey, bersih setiap hari. Contoh hari ini harga dia 50 sen. Okey, mungkin kalau NAV tu naik jadi RM1, mungkin kita dah untung dah kat situ. Tapi jika harga tu jatuh, mungkin kita akan mengalami kerugian. Tapi silap tu, ramai pelabur apabila harga jatuh saja dia terus nak keluarkan duit. Suppose kita hold dulu. Hold dulu, tunggu at least harga tu boleh cover kita punya harga kita NAV kita beli tu dengan charge yang kita dikenakan. Sebab kalau harga tetap dia tak ada charge, harga berubah dia ada charge.
Okey, so kalau Riz tanya apa produk yang terbaik, sebenarnya kita tengok apa kita punya keperluan. Ya. Okey, sebab harga berubah ni dia adalah for long term investment. Okey, so kita tak boleh kata kita buat je harga berubah ni, hari ni kita beli, esok kita nak jual. Kita kena fikir juga ada sales charge dan sebagainya. Tapi kalau ESB, kalau kita beli harga ini RM10, esok kita boleh keluar RM10. Okey, so maksudnya antara kedua ni daripada penjelasan Cik Syuk tadi kita tengok macam ASB ni lagi selamat daripada wearable, betul ke? Sangat betul. Okey. Yelah, sebab kelebihan ASB ni dia berharga tetap. Selain tu, pelabur ni tak akan rugi. Okey, dia tak akan rugi. Dia beli RM1, dia jual pun tetap RM1. Dan dia berpeluang menerima dividen pada setiap tahun. Hujung tahun je dia dapat dividen. Okey, jadi apa syaratnya kalau saya ni nak buka ASB? Yalah, ada pelabur-pelabur ni tak tahu. Dia berminat nak tahu tentang ASB ni sebab ASB ni bagus seperti yang Cik Syukri bagi tahu tadi. So apa syaratnya nak buka akaun ASB ni? Susah ke? Okey, syarat utama adalah Bumi Putra. Okey, yang kedua tak payah tunggu dulu 6 bulan lah baru boleh buka. Sekarang ni lahir je anak kita, pergi JPN, dapatkan MyKit ataupun sijil lahir, dah boleh buka ASB. Okey, sebab kita perlu ingat sekarang ni pentingnya kita melabur masa anak-anak kita masih kecil. Okey, kisah saya lah, contohlah. Masa saya belajar dulu 20 tahun lepas di UiTM, yuran pengajian, makan, asrama dan juga yuran pengajian untuk satu semester hanyalah 180 sahaja. Semua makan percuma, asrama percuma, semua free. 180 untuk 6 bulan, untuk satu semester. Tetapi sekarang ni saya diberitahu tadi, saya dah check dengan UiTM. Untuk yuran pendaftaran di UiTM, roughly about RM600. Asrama dalam RM300. Makan, kena sendiri dah. Tak ada dah. So maksudnya sini, ibu bapa perlu ambil peluang untuk untuk melabur dalam ESB. So lepas dah ada MyKit ataupun dah ada surat beranak, kita perlu ada penjaga. Penjaga nak mak ke, ayah ke dan sebagainya. Minimum nak buka ESB hanyalah RM10 sahaja. Maksimum adalah RM200,000. Boleh dibuka di mana-mana ejen ASNB, yang ada lebih kurang 2,000 ejen di seluruh Malaysia dan juga di cawangan ASNB, lebih kurang 30. So dia sangat mudah lah. So kita ibu bapa macam Amar yang baru ada anak kecil, so gunalah peluang ni untuk melabur di ASNB. Betul tu. Okay. Even hari ini kalau pelabur yang datang ke Kuantan City Mall, dia boleh buka akaun menggunakan kios saja. Bawa IC sahaja kita dah boleh bukakan akaun menggunakan kios. Malah kalau untuk anak, asalkan ada MyKit pun boleh buka akaun di kios-kios ASNB. Di mana kita hari ni sampai pukul 10 malam boleh buka akaun tau. Selain tu, kalau tak sempat hari ni, baru boleh pergi ejen esok, boleh pergi ke Amanah Saham Nasional Berhad juga. Okey, baiklah Cik Syuk. Okey, memandangkan tadi Cik Syuk ada beritahu untuk membuka akaun ASB kepada para penonton-penonton di FB Live dan juga pengunjung hanya RM10 sahaja, betul? Dan maksimum tadi RM200,000. Okey, bagaimanakah cara melabur selain daripada pelabur-pelabur boleh melabur kena walk in ke ASNB cawangan ataupun ejen? Adakah cara lagi mudah untuk melabur supaya mereka orang kata setiap bulan nak melabur, tak terlepas? Boleh tak Cik Syuk share dengan pengunjung dan juga penonton-penonton di FB Live kita? Kita tahu semua orang sibuk sekarang ni dengan kerja, so tak ada masa nak pergi ASNB, tak ada masa pergi ke ejen ASNB. Sebab kalau sampai ke ejen ke, sampai ke ASNB, parking susah. So kekangan masa tu. So apa yang perlu dibuat sekarang ni adalah kita dah keluarkan MySNB. Okey, kita download saja MySNB, kita daftar MySNB. Bila ada je MySNB, dia sangat-sangat mudah untuk buat apa-apa urusan. Nak buat pendaftaran, nak buat deposit duit. In fact nak keluar duit pun boleh sekarang ni, maksimum 2,000 sebulan.
Itu sambil-sambil kita dekat rumah pun kita boleh nak tengok kita punya bank statement dan sebagainya. So dia sangat mudah lah. Satu lagi, jika kita dah ada MySMB, kita boleh buat auto labur sekali. Okey, serendah RM30 saja sebulan. Dan the best thing about auto labur ni, kita boleh tukar pada bila-bila masa saja. Contohnya bulan kita dapat 30, bulan depan mungkin kita dapat bonus, boleh tambah RM100. Okey, Betul. so Mungkin dia naik sangat gaji kan? Betul. Ha. Dia sangat mudah sebenarnya. Okey. And then penting, macam saya kata tadi lah, pentinglah kita perlu ada investment, Dan perlu ada auto simpanan. labur ni dia tak mengganggu payslip, tak masuk dalam Betul. payslip. Itu Sebab yang dia boleh bagusnya. ikut kita. Ikut kita. Rasa nak masuk. berhenti pun boleh Betul. stop. At any time saja. Anytime So mudah sangat. So at least kita boleh disiplinkan diri kita lah. Sebab kita, macam saya selalu buat lah. Apa yang saya selalu disiplinkan diri saya, kalau dapat saja, hari ni contohnya gaji hari ni. Okay, first thing yang saya buat adalah saya tarik dulu untuk buat investment. Barulah kita buat nak bayar rumah, nak bayar kereta, bayar taska anak dan sebagainya. Tapi benda paling penting kita perlu buat adalah kita ambil siap-siap untuk buat investment. Itu paling penting sebab kita ni kalau dah duit dah pegang, kita mulalah nak spend untuk sini lah, nak bayar, nak guna ni lah. So dapat gaji je, first thing yang kena buat, simpan dulu. Okey, kalau kita rasa kita mampu 500, kita buat 500. Okey? Saya setuju tu dengan kenyataan Cik Syukri tau. Dulu mak ayah kita pesan, nah duit belanja, ada lebih simpan. Kita dah terbiasa, ada lebihan baru simpan. Tapi untuk perancangan kewangan yang sebenarnya kita kena menyimpan dulu, yang lebih tu baru kita belanja. Okey, so simpan baru belanja, bukan belanja ada lebih baru simpan. Okey Cik Syukri, jadi nak simpan ASB ni mudahlah. Dengan My ASNB je kita boleh buat auto labur. Tak perlulah nak pergi ke bank ke apa nak simpan. Kita boleh disiplinkan diri kita lagi untuk menyimpan. Dan juga saya nak tanya mengenai penamaan lah. Kalau KWSP, kita boleh letak penama. Macam mana pula dengan ASB? Kalau pewarisan, adakah penama juga ke? Kalau berlaku sesuatu, macam mana kita nak uruskan wang dalam ASB tu? Sebelum kita ada hibah amanah dan pensyuaran amanah ni, selalu je pelabur akan datang, alah susahnya kalau ada akaun dengan SMB. Mati je susah dengan mengambil masa yang panjang, birokrasi dan sebagainya. So ASMB keluarkan satu produk dipanggil hibah amanah dan juga pensyuaran amanah PA. Hibah amanah ni untuk golongan Muslim dan PA untuk non-Muslim. Okey. Mudahnya ada pensyuaran amanah ni atau PA hibah amanah ni. Hibah amanah ni maksudnya adalah hadiah. Hadiah kita boleh bagi pada sesiapa saja. Contohnya harta SB saya boleh bagi pada Riz, boleh pada Mai, boleh saja. Sebab dia ada hadiah semasa kita masih hidup. Okey, kita boleh bagi minimum seorang penama dan maksimum sebanyak 10 orang. Walau macam mana, walau kita dah letak penama dah, tapi kita masih berkuasa untuk keluar, untuk masuk duit. So tak ada masalah. Okey, pada bila masa sehinggalah kita meninggal, barulah waris kita ada hak untuk untuk dapat duit tersebutlah. Dan dia sangat cepat sebenarnya, dalam masa 21 hari sahaja duit itu akan transfer ke akaun pewaris kita. Dan ingat sekarang ni kita dah nak akhir tahun dah 2022. Kita ada promosi hibah sekarang ni untuk anda semua yang masih belum lagi buat penama di SMB. Peluang anda masih ada sebulan lebih ni, gunakan peluang untuk yang ada ni untuk buat penama di SMB RM RM100 saja instead of RM180 sampai 31 Disember ni. Okay, so grab the opportunity untuk buat penama di SMB. Okey. Cik Syuk, kita ada soalan juga berkaitan dengan hibah dan juga perencanaan amanah. Okey, macam mana? Tadi macam Cik Syuk mention boleh bagi dekat Mai, boleh bagi dekat Riz. Okey, dari segi penerima tadi cakap 10 orang betul?
Okey, boleh bagi dekat siapa-siapa sahaja. Contohnya macam anak angkat pun boleh, bagi dekat isteri angkat pun boleh. Isteri angkat pula, isteri kedua, ketiga pun boleh, tak ada masalah. So, adakah apabila kita bagi ni boleh pindah ke tak boleh pindah sebenarnya? Okey, contohnya saya dah bagi, saya ada 2 orang anak contohnya. Ya. Okey, saya ada 2 orang anak, saya dah bagi dah. Siap-siap 50%, 50%. Anak sulung saya 50%, anak bongsu saya 50%. Okey. Tapi semasa saya sakit lah contohnya lah. Saya sakit sebelum saya meninggal tu, saya nampak anak saya sulung saya ni tak berapa jaga saya. Okey, dia hanya tengok saya sakit, dia tak saya suruh hantar hospital, tak nak pergi hantar. So saya boleh ubah. Saya pergi pejabat SMB, saya nak ubah balik. Saya nak bagi 100% kepada anak sulung, anak bongsu saya. Anak bongsu, So tak ada okey. masalah. Boleh. Boleh. Kalau katakanlah kalau Cik Syuk ni isteri dua lah ni, kalau isteri dua. Yang pertama dah bagi 50%, yang kedua dah bagi 50% juga. Boleh ubah ke? Boleh ubah. Boleh ubah. Boleh Boleh ubah. ubah. Boleh. Tapi saya memang suka kan hibah amanah ni sebab apa? Kita punya ASB ni, kita ada ASB financing. So bila ASB financing, sijil katakanlah buat sijil 100,000. Nauzubillah min zalik, berlaku sesuatu, sijil tu ada takaful. Dan takaful tu kita akan bagi terus semua, kita akan cover 100,000. Bila tuntutan melebihi 10,000 kan kena macam-macam saluran kan. So hibah ni sangat memudahkan. 21 hari je. So duit itulah guna mungkin ahli keluarga nak membayar hutang-hutang yang lain. Sangat cepat, tak perlu nak hanky-panky pergi mana-mana. Tidak birokrasi dan sebagainya, mengambil masa Betul. bertahun-tahun. Ini 21 hari saja. So ambillah peluang untuk mendaftar hibah amanah ni di mana-mana pejabat ASMB. Tinggal berapa, tak sampai 2 bulan lagi promosi kita RM RM100 instead of RM180 pendaftaran kita. Okey? Okey, baiklah Cik Syuk. Okey, kita harap pengunjung-pengunjung yang belum lagi register hibah amanah, anda boleh ke cawangan ASMB untuk register hibah amanah dan anda boleh dapatkan borang hibah amanah di website kami di www.asmb.com.my dan segala pertanyaan, terma dan syarat anda boleh tengok di laman web kami. Okey, baiklah Cik Syuk, kita dah bercerita pasal simpan. Duit simpan pun dah simpan. Dah melabur pun dah melabur. Penama, orang kata penama pula, hibah pun dah ada. So terbaru, kita dengar-dengar ASMB ni dah ada wakaf. So boleh tak Cik Syuk terangkan kepada semua pengunjung-pengunjung yang berada di mall hari ini dan juga penonton-penonton di FB Live, apakah wakaf ASMB ni? Silakan Cik Syuk. Okey, wakaf adalah produk terbaru SMB yang dilancarkan pada tahun lepas. Okey, wakaf ni kita boleh buat, kita boleh mewakafkan sebahagian pelaburan kita dekat ASMB ni untuk diwakafkan. Okey, daripada pengangkat pendapatan tersebutlah kita boleh bagi kepada sektor kesihatan, kita boleh bagi kepada sektor pendidikan, bagi pada rumah-rumah anak yatim. Macam in fact saya kat Pahang ni sendiri pun saya dah pergi hantar banyak dah wakaf punya projek ini ke sekolah, ke rumah anak yatim, ke masjid dan sebagainya. So wakaf boleh dibuat minimum RM1,000 dan boleh pergi ke pejabat ASMB seluruh Malaysia. Okey? Okey. Okey. Ya, Mai? Saya nak bacakan soalan dari Facebook Live kita ni ya. Ada soalan dari Raja Syahrul Nizam. Okey, dia tanya, Tuan, produk SNB harga berubah, modal minimum untuk labur berapa banyak? Dan adakah terdapat dividen macam ASB? Soalan harga berubah. Berbalik-balik pada harga berubah. Okey, harga berubah saya kata tadi sebenarnya dia masih ada juga dividen, sama je. Tapi macam saya selalu katalah, dia kena ikut NAV setiap hari itulah, harga nilai aset bersih setiap hari. Sebab orang ni apabila dia beli harga berubah, dia expect dapat untung terus. Beli hari ni dia tak tahu, dia tahu sebab harga berubah ni dia ada sales charge. Okey, dia ada harga berubah, dia ada charges dia, okey. So kita tak boleh expect hari ni kita beli, kita untung esok. Okey, kalau macam ASB, kalau kita beli hari ni RM10, definitely esok kita boleh keluarkan RM10. Tapi kalau harga berubah ni,
kalau kita beli hari ini RM1,000, kalau NAV jatuh, mungkin kita akan dapat 800 dan sebagainya. So, kita macam saya kata tadi lah, hold dulu, jangan terus jual. Tunggu market dah cantik baru jual. Ya, dia based on total return. Instead of dia punya berdasarkan dividen setiap tahun. Dia based pada total return and NAV. Kita ada satu lagi soalan. Baru masuk daripada Puan Mehmet Leh. Berkaitan hibah amanah. Kembali balik pada hibah amanah. Kalau ubah hibah amanah, kena bayar lagi ke? Ya. Okey, kalau kita nak ubah, nak tambah orang ke, nak kurang orang ke, kita boleh. RM20. Yang itu kena pergi ke ASMB jugalah. Okay, mudah je sebenarnya. Contohnya sekarang ini kita bagi pada 5 orang. Lepas tu kita rasa kita tambahlah adik kita seorang ke, nak tambah adik ipar seorang ke jadi 8 orang. Kita tambah je, kita bayar RM20 sahaja. Okey? Okey, baiklah Cik Syuk. Tadi kita dah bercerita mengenai hibah ponda, wakaf ponda. Okey, mungkin ada yang nak tahu Cik Syuk. Okey, ada dulu kita, bila berjumpa dengan pelabur, tadi kan Cik Syuk kata maksimum 200,000. Ada pelabur kata, dah 200,000 nanti dapat dividen, perlu ke saya keluarkan dividen tu supaya awak tadi cakap 200,000. Adakah boleh dibiarkan supaya dia akan berganda ataupun kena bawa keluar? Boleh terangkan. Sekarang ni kalau ikut, saya pernah tengok ramai pelabur yang dah ada sejuta, 1.2 juta, 1.3 juta. Yang 200,000 tu adalah yang duit yang kita simpan. Pokok. Pokok dia. Yang selebihnya adalah dividen yang kita bayar setiap tahun tu. So dah jadi bertambah. So kalau contohnya lah, kalau kita ada 1.5 juta. Ada pelabur satu takut. Kalau kita keluarkan, contoh kita keluarkan 1.4 juta. Adakah dia boleh tambah balik 1.5 juta tu? Definitely boleh. Tak ada boleh, masalah. Okey, sebab yang mula-mula pelabur kena dapat entitle hanya untuk 200,000 sahaja. Okey? Okey, Cik Syuk. Tadi seperti yang sedia maklum, kebiasaannya orang biasa dengan ASB 200,000. Katakanlah pelabur, tak cukup lah 200,000, saya ada duit lagi ni. Tapi saya nak beli harga tetap. Tadi Cik Syuk kata harga berubah tu beresiko. Fund apa lagi yang dia orang boleh buka selain daripada ASB yang berharga tetap? Okey, banyak je sebenarnya. ASM ada, okey. Kalau ASM ni dia boleh non-bumi pun boleh juga. Okey. Non bumi boleh buka Dan dia juga. tak ada limit. Amanah Saham 1 Malaysia pun saya dengar. boleh. Amanah Saham Malaysia 3, maaf ya. Amanah Saham Malaysia 3 pun Dia boleh. tak ada limit. Tak ada Bumi limit. boleh, non-bumi boleh. Non-bumi boleh. Dan Indian people boleh masuk up to 30K. Untuk Amanah Saham Malaysia 3 bagi yang belum ada lagi unit dalam Amanah Saham Malaysia 3. Jadi jangan lepaskan peluang sebab susah nak dapat unit sekarang. Betul. Even ASB 2 pun kita dengar pun dah full. Tapi jika ada peluang untuk melabur tu, melaburlah. Sebab kesilapan pertama dalam pelaburan ialah tidak mula melabur. Jadi anda yang belum ada akaun, tak bukakan akaun anak, boleh cepat-cepat datang buka akaun ASB untuk anak-anak anda juga. Sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk anak. Okey, Encik Syukri. Tadi Encik Syukri dah jelaskan tentang ASB dan dah bagi tahu tentang kelebihan menyimpan ASB. Dah ceritakan tentang penamaan dan juga wakaf. Okey, memandangkan ASB ni bukan saja boleh buka dari lahir, tapi dia berterusan hinggalah ke macam orang baca? Ya betul. Orang kata selagi Selagi nyawa hayat masih ada. nyawa di kandung badan ni Betul. boleh Tak ada buka, had tak ada limit masalah. umur. Betul. Tak ada Tak ada had limit umur. Even dah meninggal dunia pun pahala berterusan jika kita membuat wakaf tu kan. Saya sangat bersetuju jika pelabur kita berminat untuk membuat wakaf juga. Jadi Encik Syukri, saya sebenarnya nak buka lagi soalan jika ada soalan dari on the ground ke, sebab saya nampak penonton kita memang betul-betul berminat tengok tadi fokus dengan Encik Syukri. Mungkin dia ada nak bertanya soalan, kita buka ya on the floor pada siapa-siapa yang nak bertanya soalan lagi. Respon bolehlah. Tanya apa lagi kat Cik Syukri ni sementara Cik Syukri kita masih ada di sini. Sementara kita menunggu komen-komen di ruangan Facebook kita Sembang-Sembang. Okey, baiklah Cik Syuk, saya ada satu lagi soalan berkenaan dengan
produk-produk ASMB. Okey, Cik Syuk, memandangkan biasanya produk ASMB seperti hibah amanah sebenarnya dah lama dah dilancarkan. Mungkin ada yang belum register dan kebiasaannya ada juga yang sentiasa bertanya dengan Riz. Wan, macam mana Riz? Mak saya meninggal. Duit ada dalam akaun ASB tu. Bolehkah saya buat keluar? Boleh tak Cik Syuk terangkan situasi manakah yang boleh duit tersebut dituntut ataupun ada certain pupil saja yang boleh tuntut? Boleh jelaskan? Okey. Jika kita tak sempat dapat penama, hibah amanah lah contohnya. Duit ada less than 10,000. Okey, dia sangat mudah kalau kurang daripada 10,000 sahaja, sangat mudah. Datang saja ke ASMB, pejabat ASMB seluruh Malaysia. Kalau contoh yang meninggal tu adalah ibu kita, kita bawa CJ mati, CJ lahir kita dan juga IC kita. Okey, itu saja, mudah saja sebenarnya. So tak ada masalah isu, tapi jika duit melebihi pada 10,000, iaitu ada sikit masalah lah, di mana kita perlu pergi ke Amanah Raya lah, pejabat tanah lah. Dan saya kata tadi lah, mungkin ada mengambil masa yang panjang. That's why kalau kita yang masih hidup ni, kalau inilah peluang kita untuk mendaftar di hibah amanah atau juga pisau amanah. Ambil peluang, especially kita ada promosi RM RM100 sampai akhir tahun ini. Okey? Macam mana pula dengan auto labo? Tadi auto labo serendah RM30 kan? Kalau nak buat pun di MySNB, tak perlu datang branch. Betul, sebab sekarang saya rasa lebih mudah saya buat auto labo. Tapi pilihan di tangan anda. Katakanlah, kalau rasa kita memang mampu menyimpan sebulan tu 300. Dan kita rasa memang kita mampu, kita boleh juga pergi ke ejen untuk buat ASB financing. Tapi kalau kita rasa kita nak simpan sendiri, kita boleh buat auto labo. So pilihan di tangan anda. Sama ada anda nak menyimpan secara cash ataupun ASB financing. So pentingnya sekarang ni semua pelabur SMB perlu ada MySMB tu. Dia sangat-sangat mudah, di hujung jari saja anda boleh buat semua urusan. Nak keluar duit, nak masuk duit, semualah senang. Okey Cik Syuk, kita ada kita ada soalan dari on the floor. Apakah perbezaan atau untuk kira dividen antara untuk ASB harga tetap? Ada perbezaan tak kira dividen ASB dan harga tetap? Betul. Mungkin Fund lain ASB dengan betul. ASM ke, ada beza tak nak kira dividen tu? Macam saya kata tadi lah, ASB ni dia mudah sebenarnya nak kira sebenarnya. Kita ambil baki minimum setiap bulan tu lah. Okey. Dibagi dengan 12, tahun 12 bulan tu kali dengan berapa percentage yang kita bagilah. Baki terendah setiap bulan Betul, lah. betul. Semua fixed price sama je kiraan dia ya, tak ada beza. Yang beza hanyalah yang harga Sebab kita berubah ambil dan yang itulah. harga berubah yang dan terakhir harga itulah. fixed price. Okey, maksudnya di sini kepada pengunjung-pengunjung dan juga penonton, sekiranya macam Riz sendirilah. Riz ada RM100,000. So Riz letak dalam akaun ASB daripada bulan 1 hingga bulan 6. Dan pada bulan 7 Riz buat keluar. So bermakna untuk 6 bulan tersebut Riz masih lagi dapat dividen, betul? Betul. Alright. Ya, untuk Ya. dia mudah je pengiraan dia. Untuk dapat contohnya ini bulan 11 kan? 11. Okey. Untuk dapat dividen setiap bulan, pastikan kita masuk selewat-lewatnya 1 hari bulan. Untuk entitled dividen bulan November, kita masuk 1 hari bulan, 11 selewat-lewatnya. So kalau kita masuk hari ini 200,000, tak dapat untuk dividen bulan 11, tapi dapat dividen untuk bulan 12. Okey? Cik Syuk, kita ada soalan panas dari dalam FB Live kita ni dari Muhammad Syazwan Amir. Soalannya berbunyi begini. Assalamualaikum, nak tanya hukum menyimpan ASB. Okey. Selalu setiap kali dividen ASB saya keluar saja, isu ni akan tak pernah lekang oleh netizen sebenarnya. Okey, tapi untuk pengetahuan semua, Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengesahkan bahawa
kita punya pelaburan ASNB ni semua produk kita adalah harus. Oh, maksudnya Ah. hukum melabur dalam ASB dan ASN ni adalah harus. Alright, okay. Okey, kita boleh tak beri mic? Ada satu soalan dari pengunjung kita di program ini. Boleh bagi kertas ataupun bagi satu mic lah pada pengunjung untuk tanyakan Ya. soalan. Kepada pengunjung-pengunjung yang berada di Kuantan City Mall, sekiranya anda ada soalan, boleh tujukan kepada kami. Ya, yang menyambung balik yang hukum menyimpan ASB tadi harus kan? Sebab menurut fatwa-fatwa kerajaan dan fatwa negeri semua mengatakan harus. hukum menyimpan ASB ialah harus. Baiklah, kita ada satu soalan dari Encik. Encik boleh berdiri nanti saya bagi mic satu. Okey, baiklah. Sambil-sambil menunggu tu, okey, saya nak wawarkan di sini kepada semua pengunjung-pengunjung yang berada di Kuantan City Mall. Kami di sini masih bersama Kan dengan berada di anda sini, ya. sehingga pukul Jam 10 malam 10 malam. nanti. So sekiranya ada apa-apa pertanyaan, bolehlah singgah ke tim kami. Mai, macam mana kita masih lagi ada soalan? Ya, Cik silakan untuk mengajukan soalan kepada Encik. Assalamualaikum. Saya ingin buat pertanyaan. Rasa soalan ni mungkin ramai yang nak bertanya. Mandangkan dividen dah tak lama nak dapat kan. Biasa orang tanya. Biasa kita akan tanya berapa dividen. Jadi soalan yang saya nak tanya ni sebenarnya faktor yang penting untuk kita dapat bayangan lah dividen tu berapa. Sebenarnya faktor apa yang paling penting kita nak tengok. So mungkin kita boleh bayangkan dia punya dividen untuk tahun-tahun berikutnya. Okey, terima kasih. Okey. Sekarang ni memang sebab ASB dah dekat nak dividen dah ni. So pelabur akan tanya berapa dividen untuk tahun ni, berapa untuk tahun ni dan sebagainya. So ini adalah satu soalan yang agak itulah untuk yang sangat panas untuk dijawab dalam sekarang ni. Okey. Sekarang ni kita kena tahu di mana kita melabur, dengan ekonomi sekarang ni macam mana. So kita kena fahamlah. Okey, dengan kita baru habis PKP lah, COVID-19 dan sebagainya. Tapi yang macam saya kata tadi lah, walaupun 2 tahun PKP lah, COVID-19 lah, last year kita masih lagi bagi dividen yang sangat-sangat kompetitif. So insya-Allah jangan risau dengan pengurusan PNB, dengan pusdana PNB, insya-Allah kita akan bagi dividen tahun ini yang juga kompetitif, insya-Allah. InsyaAllah. Sebab market pun kita memandangkan Betul. kes COVID makin naik dengan China masih lagi lockdown. Betul. Dan US market inflation, semua Betul. itu akan diambil kira ya untuk pemberian dividen nanti. Betul. Seperti konsep pelaburan yang mana semua rakyat-rakyat Malaysia, pengguna akaun SB melabur dalam akaun SB dan duit tersebutlah diurus oleh pengurus dana dan dia akan melabur di tempat-tempat orang kata fundamental strong stock untuk mendapatkan dividen-dividen yang kompetitif dan performa daripada company tersebutlah akan bagi orang kata dividen ataupun return kepada pihak pengurus dana kami dan untuk diagihkan kepada pelabur-pelabur dalam bentuk dividen. Okey, baiklah Mai. Boleh saya tambah sikit tak? Boleh, Ya, boleh. Okey. Mungkin peluang ni bukan selalu datang sebenarnya. Untuk saya selaku pengurus SMB Kuantan, sekali lagi ambillah peluang untuk melabur ASB sebenarnya. Macam saya kata tadilah, satu produk yang sangat-sangat hebat, berharga tetap, berisiko rendah, okey, boleh diakses di mana-mana sahaja. 2,000 ejen di seluruh Malaysia, 30 branches ASMB di seluruh Malaysia. So gunalah peluang yang ada di depan saya ni. Ibu bapa yang bawa anak ni, gunalah peluang untuk melabur di ASNB. Okey, satu lagi, hibah amanah. Okey, hibah amanah. Kalau orang Kuantan dekat depan saya ni, cari saya dekat ASNB Kuantan, dekat Maidin je pun. Okey, depan UTC tu, cari saya, kata nak buat hibah amanah. Okey, sebab nak buat hibah amanah tak payah kata nanti nak sumpah pun, kita ada pegawai sumpah ke office. So
semua ada dalam tu, senang saja. Okey, so ambillah peluang yang ada ni untuk kita melabur di ASMB. Okey, satu produk yang sangat-sangat hebat. Macam Mai kata tadi, nak start tu susah sebenarnya. Tapi kalau dah start, insya-Allah dapat duit gaji saja macam kata tadi, guna tu adalah tarik siap-siap duit gaji kita tu sebelum kita bayar rumah, bayar kereta, bayar taska anak dan sebagainya. So, inilah peluang pada anda-anda semua. Education nowadays bukan murah. Medical pun mahal. So, at least kalau kita ada duit simpanan dalam ESB ni, kita boleh keluar pada bila-bila masa sahaja. Saya rasa itu sahaja. Oh, terima kasih banyak-banyak kepada Cik Syukri, pengurus cawangan ASMB cawangan Kuantan, dan kepada semua pengunjung-pengunjung yang ada di sini dan juga penonton-penonton yang sedang menonton sekarang. Okey, baiklah. Kami akan berada di sini sehingga pukul 10 malam. Sekiranya anda belum lagi buka akaun ASB, macam Mai cakap, jangan tunggu lagi, bukalah sekarang untuk orang kata menjamin masa depan anda. Ingat tag kita, ASB teman sepanjang hayat. Okey, baik, ada apa-apa Mai yang boleh Mai kongsikan? Baik Laris, nampaknya kita sudah sampai ke penghujung segmen Sembang-Sembang ASNB yang terakhir dibawakan secara live di FB Sembang-Sembang ASNB sempena program Ramah Mesra ASNB tahun ini. Ya, okey Mai. Terima kasih banyak-banyak Mai kerana sudi menjadi rakan moderator saya. Dan terima kasih juga Dan kepada terima Cik kasih Syukri. kepada Cik Syuk kerana bersama dengan kita My pleasure. pada malam ni. Baiklah, itu saja untuk mengakhiri segmen Sembang-Sembang ASMB di program Ramah Mesra ASMB di Kuantan City Mall ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh penduduk Kuantan yang telah turun memberikan kerjasama kepada pihak kami, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Okey, terima kasih diucapkan kepada